Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila a'immatil mujtahidin la siyama imamuna syafi'in wa khususan ila musannif hadzal kitab wa ila kulli masyayikhina wa kulli masyayikh wa ila jami'il muslimina wal muslimat syai'u lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah kita sambung kembali pengajian pada muka surat 7 pada baris yang kelima daripada bawah ke atas. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Faslun, pada menyatakan bersuci itu wajib daripada tiap-tiap yang keluar pada salah suatu daripada dua jalan, iaitu yang basah. Faslun, ini satu masalah yang baru, perceraian masalah yang baru. Kalau kemarin kita duk kecek berkaitan dengan benda yang sunat, benda yang makruh, benda yang haram, ketika mana kita qada hajat. Hari ni petang ni pun masih lagi berkaitan dengan bersuci, berkaitan dengan setelah daripada kita qada hajat tadi tu. Jadi bersuci daripada qada hajat ni sunat kita segerakanlah. Sunat kita segerakan supaya kita ni tidak berada lama di dalam keadaan kotor najis. Kemudiannya wajib untuk kita bersuci apabila kita nak buat ibadat. Apabila kita nak buat ibadat ataupun bimbang najis tadi berlumur pada pakaian kita, maka kita saat ni kena bersucilah. Dan apa nama ni, kita mengambil najis ataupun membiarkan najis itu mengotori badan kita tu haram. Tak boleh kita nak ambil najis, nak pergi lomor pada tubuh badan kita, tu hukumnya haram. Jadi di sini kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain, pada menyatakan bersuci itu, pada menyatakan bersuci. Jadi bersuci itu hukumnya gapo? Wajib. Apa wajib? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkih. Yang mana kalau kita buat dapat pahala, dia kalau kita tinggal berdosa. Dia bersuci hak dikehendaki di sini bersuci yang makruh lah,
iaitu bersuci secara yang dituntuti dalam agama. Iza utliqa insarafa ilal kamil. Bila diitlaq ke kata bersuci saat ni, maka kita kembali kepada hak yang sempurna, iaitu bersuci secara tuntutan agama. Bukan bersuci secara orang peheh, tak ada najis, tak ada kotoran, semata-mata bukan begitu. Tetapi hak kita hendak bersuci di sini dengan cara hak yang telah ditetapkan oleh agama kita. Wajib daripada tiap-tiap yang keluar, maksudnya semualah tu, tiap-tiap, tak ada hak terkecuali. Tiap-tiap yang keluar pada salah suatu daripada dua jalan yakni kubul dan dubur. Jalan depan, jalan belakang, iaitu sesuatu saat ni, tiap-tiap sesuatu tu yang basah. Jadi kalau kering, seumpama kita kata keluar angin, ketung, maka hak tu tak ada wajib lah untuk kita nak bersucinya. Moga dia tak keluar najis, dia hanya keluar angin, hanya membatalkan wuduk, tidak ada tuntutan atas kita nak pergi basuh. Bermula syarat dahulu daripada istinja itu dua perkara. Jadi nak wisah pada istinja tu dua perkara. Mana? Yang pertamanya Islam. Maka tiada wajib atas kafir. Islam tiada wajib atas kafir. Jadi maksud kata tuntutan bagi nak kena bersuci ni sebab orang Islam. Kita ni orang Islam, maka agama tuntut kita bersuci. Ada pun kafir, kafir, tak ada tuntutan lah atas dia. Semaya puasa pun tak ada tuntutan, tapi akhirat kelak Allah Taala azab ke juga mereka dengan meninggalkan kefarduan tadi. Ini atas dasar Allah Ta'ala nak mempermalukan mereka. Azab sebab kafir itu satu. Azab meninggalkan benda-benda yang dituntut, walaupun atas muka dunia tu Tuhan saat ni tak sah ke dia, kalau dia semaya, dia ibadat, tak sah juga. Tapi diseksakan juga, walaupun benda tu kalau dia buat atas muka dunia tak sah. Jadi maksudnya bapa dia tak memeluk agama Islam supaya ibadat dia yang dia buat tu sah. Jadi Allah Ta'ala azab ke juga orang kafir ni. Jangan anggap kata dah orang kafir tak wajib. Lagi pula kalau dia buat pun tak sah pada ibadat, jangan faham begitu. Tak wajib di atas tuntutan. Ulil amri tak boleh nak paksa dia tu dengan solat, dengan puasa, gitu. Kedua, dengan air yang tak supaya dengan tutup aurat. Ulil amri tak boleh nak paksa dia tutup aurat. Hanya boleh kita kata maksa dia ni dengan berpakaian sopan. Ada pun orang Islam ulil amri boleh paksa. Benda-benda hak orang panggil membawa pada kerosakan masyarakat lebih-lebih lagi lah. Kedua, dengan air yang suci. Air yang suci ni, maksud kata air suci sini air mutlak lah, lagi menyucikan. Tu dia sifat bagi air mutlak, dia suci lagi menyucikan. Kalau air mustakmal dia suci juga, menyucikan ke tak menyucikan. Jadi hak ni lah sifat sebaik-baik orang. Sifat sebaik-baik orang, khairun nas anfa'ul linnas. Sebaik-baik orang dia dapat beri manfaat pada orang lain. Sifat kalau dia air, gapo benda hak dapat orang panggil manfaat bagi orang lain? Air mutlak. Air mustakmal dia tak dapat nak membaikkan orang lain. Air muqayyad, air milu, suci tapi tak menyucikan orang lain. Jadi kita ni seorang muslim kena jadi seperti mana air mutlak, suci lagi pula menyucikan orang. Ni waktu turut sambil ni kita ni najis menajiskan orang. Air mutanajis. Tak. Kalau jadi air musyammas boleh kira lagi, ni air mutanajis. Atau dengan batu dengan yang suci, boleh. Dia termasuk daripada alat istinja yang pernah kita ada sebut dah rasanya kemarin. Di antara alat istinjanya lain daripada air ialah batu.
atau pada barang keras, maksud kata tak kira lah selain daripada batu, kayu, benda keras, buluh tu dia licin, hak di luar, hak di dalam dia memudarat, bahaya, berduri, jadi tak boleh nak guna lah. Jadi asal kata benda tu cukup sifat-sifat untuk kita buat alat istinja, boleh kita gunakan. Dengan batu yang suci, maksud katanya kalau batu tu hak tak suci tak boleh. Maksudnya batu hak mutanajis, batu hak kita guna dah. Hak tu kena basuh, maka bila dia kering boleh kita gunakan balik. Atau pada barang keras, itu ikutlah benda-benda yang keras. Sifat bagi istinja ni benda tu mesti keras, lagi kasar. Kasar ni maksud katanya dia saat ni tu tidak licin, yang lain daripada makanan. Kalau makanan benda tu dihormati, tak boleh. Walaupun tulis tak boleh. Dan lain daripada yang dihormati, supaya naskah layar kitab kau gapo, hak tak boleh tu dihormati. Makanan kau, hak tu dihormati. Dan tiada ada baginya basuh. Kalau basuh tak boleh lah, dia nak kering supaya benda saat ni tu dapat dihilangkan air dia tu. Jadi lagi akan datang dia akan sebut syarat-syarat bagi kita nak guna nak istimal ke alat istinja ni. Asal kata keluar hilangkan air dia walaupun masih ada kesal dia, bau dia ke umpamanya, maka itu sah dah untuk kita nak bawa pada sembahyang. Ada syarat-syarat dia lah yang akan datang insya-Allah. Bermula fardu istinja itu 3 perkara. Fardu gak rukun lah. Pertama, menghilangkan warna bagi najis. Dan kedua, menghilangkan rasa najis tu. Kalau ada najis tu lain rasa dia, bukan rasa ni mesti kena tek lidah. Rasa ni dengan tangan lah. Rasa kasar, rasa licin. Dan ketiga, menghilangkan bau najis tadi. Jadi kalau alat istinja hak selain daripada air tu, dia syarat kata wihilake ain. Dengan syarat-syarat tertentu. Bermula jadi istinja ni, sebelum daripada istinja sunat terlebih dahulu kita istibra' lah. Istinja, istibra', istimta', tu lain-lain tu. Kalau kata hak istimta', hak tu dituntut sunat bagi suami isteri. Sebelum nak bersama tu agama ajar weh. Nak duduk bersama dengan bini pun agama ajar. Bahkan kalau orang ngaji pun duk ni kadang ada kitab khusus bersama suami isteri ni diajar. Tak apa hak tu nak ayat kata ada diajar dalam agama kita. Seumpama contoh mudah istimta' tu lah. Dalam agama kita anjurkan kita terlebih dahulu ambil kesedapan dengan isteri. Maksudnya peluk-peluk dulu ko, cium-cium dulu ko. Tu jangan terus bersama. Tu kalau kita huragat jadi panjang kok tu biarlah. Tu nak suruh molek kedua-dua. Si suami pun puas hati, si isteri pun puas hati. Sebab orang perempuan ni lambat sikit. Tu panggil istimta'. Lepas tu istibra'. Istibra' ni maksud katanya kita orang panggil selesai ke benda-benda hok ada lagi sakit baki, air kecing kita ko, najis tahid kita ni ko. Tu orang panggil kita istibra' ke terlebih dahulu. Dengan cara kita berdeheng, kita urut-urut. Dan istibra' ni atas orang, bukan kata orang ni sama belaka cara istibra' dah. Ada setengah orang tu dia nak kena berjalan dulu pun baru boleh keluar, baru boleh lawah molek. Setengah orang dia dehem-dehem saja, urut-urut sikit pun dah keluar, dah habis. Jadi atas orang. Sebab tu istibra' ni nak kena pandai juga. Sebab bimbang takut jadi waswas pula. Kalau jadi waswas, penyakit lain pula. Tu nyanya susah pula nak diubati. Cuma nak kata sunatnya kita istibra' terlebih dahulu sebelum kita istinja. Lepas pada istibra' lah baru kita istinja. Kemarin tu dia ayat dah cara nak duduk lagu mana.
Masa kita duduk qada hajat tadi. Bermula fardu istinja itu 3 perkara. Bermula syarat sah istinja itu 4 perkara. Pertama, mengembangkan duburnya. Tu deh. Syarat sah nak istinja, nak basuh najis kita ni. Buai air besar, buai air kecil ni. Jadi yang pertamanya kena mengembangkan duburnya. Hak ni bagi orang hak buai air besar lah. Lagu mana maksud mengembangkan dubur ni? Maksudnya terai. Dok kita terai biar orang panggil hak orang panggil hak zahir-zahir tu tersuci. Dia sama juga dengan kita nak mandi wajib. Mandi wajib pun kita kena terai sikit. Sebab hak kita hak terzahir masa kita duduk orang panggil qada hajat sat ni, hak mana hak tersenyum, istilah orang panggil comel sikit, masa kita duduk qada hajat sat ni, maka hak tu anggota zahir belaka tu. Jadi kalau hak orang terai sikit, dia kena terai sikit supaya hak anggota zahir sat ni tu terbasuh. Jadi masa istinja pun bagi nak sah sat ni, dia kata mengembangkan duburnya, dubur seorang sat ni. Tu Masya Allah. Begitu mana halusi ahli ulama kita ni. Sebab itulah orang panggil nak bagi sah molek ibadat ni suci dulu, terutama sekali. Kalau ngaji terus bab solat, bab puasa, bab taharah tak belajar. Tu nyanya tu. Lagu mana nak jadi ke apa ni as-salat, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat dapat meneguh daripada benda yang diteguh, dan benda hok tak molek. Lagu mana nak teguh kadu kata pada bab taharah lagi dah tak sah. Sedekah salah satu syarat bagi nak sah solat kita ni suci. Jadi hok ni lah kita nak kena utamakan sedikit. Moga sedikit lah utama sekali sebelum kita nak pergi bahas lebih dalam. Sebelum kita nak pergi bahas bab muamalah, bab munakahat, bab jenayah, bab taharah ni lepas kau dok dulu. Kalau tak lepas bab-bab lain tu gak susah lah. Sebab seperti mana hak kita tahu, asas kita orang Islam ni semaya, hak tu asas. Dengan semaya telah dapat membentuk benda-benda lain. Kalau menego jadi berjuh tak berjuh pun semaya. Patu nak muamalat dengan orang, nak jadi menipu tak menipu semaya. Patu bila berkahwin saat ni nak jadi harmoni tak harmoni rumah tangga saat ni semaya lah. Sebab tu ulama kita ni gak dok mengajar semua bab ni. Setengah orang kata tak ada bab lain, dok cara bab taharah. Dok lah hak orang dok kata tak, orang dok kata begitu tu dia tu lepas kau dok bab taharahnya. Kalau tanya syarat sah bagi istinja tu reti ke dak? Kau kata basuh begitu je lah. Kalau begitu tak pandai. Apa? Sebab kita saat ni lah gapo-gapo hak kita buat ni kita nak padu dengan hak agama kata. Jadi kau tak jadi, bukan di orang kata, bukan di kita kata, bukan di kita serah. Hak ulama hak agama kata ni sah kau tak sah. Jangan kita dok buat hina main ulama dok mengajar. Tak cara bab lain dah. Orang kampung bab ni pun kadang-kadang cakap dok ajar pun kadang-kadang tak lepas lagi. Bukan kata orang kampung, orang hok dok kata begitu pun kadang-kadang tak lepas-lepas juga lagi. Ada juga. Jadi maksud kata kita main ke peranan kita masing-masing. Keahlian kita kok mana? Mengajar tak ada masalah. Ya penting jangan sama-sama, jangan sesekali kita orang panggil apa? Merendahkan, menghinakan orang panggil benda-benda orang lain duduk mengajar, benda orang lain duduk sebut, benda orang lain duduk nasihat. Sama-sama main ke peranan. Gitu Pertama, mengembangkan duburnya biar terang. Kedua, menghilangkan lendirnya, lendir-lendir hok basah tu lah. Maksud kata lendir ni kan benda-benda hok basah najis ni tu. Ketiga, menghilangkan baungnya, baung-baung hok busuk tadi. Lepas tu tak suruh hidung dengan tangan deh. Hok tu nanti akan sebut bukan nak kena hidung dengan tangan dok.
Keempat syarat sah dia lagi bagi istinja ni, ni mengenangkan duburnya, mengenangkan tu deh, tu dah duburnya bagi orang yang penyakitan. Orang yang penyakitan maksud kata orang yang ada sil-sil baul ko, orang yang tidak sihat di sini, orang yang ada masalah kecing tok lawa, tu menganangkan duburnya. Lagu mana? Maksud kata menganangkan ini menekankan, sumbak, duburnya bagi orang yang penyakit, supaya masalah apa ni, apa nama ni, Allah SWT, apa dah penyakit tu, jadi kena sumbak, kena sumbak. Ni tambah cara bagi orang yang ada masalah penyakit, masa berok saat ni, masa qada hajat saat ni, ada masalah ni, maka dia disyaratkan yang keempat. Bagi orang biasa 3 saat ni lah, memadai dah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bermula syarat istinja. Istinja ni maksudnya menyucikan najis tu lah. Bermula istinja dengan batu dan barang seumpama itu. Barang seumpama ni hok cukup syarat bagi menjadi alat istinja. Tu barang seumpama. Selain daripada batu gapo? Kayu. Tisu boleh ke tak tisu? Tisu kita yak dah. Tisu tu kalau kata kita duk gupa-gupa, dia kerah juga. Maka syarat-syarat lain tu dia ada dah. Suci pun ada, bukan benda hok dimuliakan, bukan jenis makanan, tidak najis, kasak pun kasak, kerah. Kerah gupa agak kerah. Jadi boleh buat alat serupa dengan batu kayu saat ni. Tu kata muluh guru kita nya begitulah dia huraikan pada bab tisu ni. Istinja dengan batu dan barang seumpama itu, iaitu 6 syarat. Kita nak jadi seperti mana hak kita sebut dah kemarin, hak ni hak paling afdal, kita istinja menggunakan alat selain daripada air terlebih dahulu. Dengan maknanya kita buangkan air najis dulu, barulah kita basuh dengan air. Hak kita dak buat ni cara kedua, basuh dengan air tu. Hak tu pun tak apa, tetapi hak lebih moleknya gunakan alat istinja ni terlebih dahulu. Paling-paling kurang istinja ni, iaitu kita gunakan alat istinja lain daripada air. Tak apa, walaupun air ada, tapi dengan syarat-syarat ni lah hak dia sebut ni. Dan barang yang seumpama itu batu, iaitu mana 6 syarat ni. Pertama, jangan ada najis yang hendak diistinjakan itu kering. Itu syarat pertamanya. Maksud katanya lepas daripada kita qada hajat saat ni tu, jadi ada jatuh kalimah kering tu ni. Kena betul sikit lah sawabnya. Jangan ada najis yang hendak istinja itu kering. Ada jatuh perkataan kering, lafaz kering tu. Maksud katanya lepas daripada kita qada hajat, jangan najis tu sampai kering baru kita nak guna alat ni, batu ko kayu ko. Maka kalau dah sampai waktu tu tak boleh dah lah. Kalau dah sampai kering dah najis, maka tak boleh dah kita nak guna alat istinja selain daripada air. Maksudnya kalau dah kering najis, tertentu dengan kita guna air saja. Kedua, jangan ada najis itu berpindah daripada tempatnya najis. Tempatnya keluar. Jangan maksud kata meleleh pada tempat yang lain kepada tempat yang lain. Maksud kata kalau najis itu siapa meleleh, najis cair kau umpama meleleh kena pada tempat yang lain, maka pada waktu tu tertentu dengan kena guna air saja. Tak boleh dah kita nak guna alat istinja hak selain daripada air. Tu syarat yang kedua ni. Ketiganya syarat dia,
jangan ada kedatangan kepada tempat yang diistinjakkan itu, tempat keluar najis itulah, tempat diistinjak tu yakni tempat keluar najis. Jangan ada kedatangan kepada tempat yang diistinjakkan itu najis yang lain. Tak maksud kata hok ada pada tempat istinjak tu najis hok keluar tu saja. Kalau terkena pada najis yang lain, tak boleh dah kita nak guna alat istinjak hok selain air. Tertentu kena guna air saja. Keempat, jangan ada lampau keluar najis itu daripada safhah dubur pada qada hajat besar. Safhah dubur ni maksud kata maaf dah deh. Safhah ni maksudnya bulatan. Bulatan dubur ni hok jalan belakang kita duk keluar najis tahid itulah. Jangan ada lampau najis sat ni daripada safhah dubur. Hok bulatan hok duk keluar najis sat ni. Kalau dia keluar lebih pada qadar safhah dubur bulatan sat ni, tak boleh dah kita nak guna alat istinja. Tak kena guna air je. Dan hasyafah ni itulah kemaluan orang jantan tu. Ni hok depan tu, kemaluan orang jantan hok depan tu, kepala kemaluan orang lelaki tu. Tu dipanggil hasyafah. Dan jangan lampaui najis sat ni, hok keluar daripada hasyafah tu, daripada hasyafah. Jangan lebih. Pada qada hajat kecil, qada hajat kecil ni maksudnya kecing lah. Kelima syarat dia lagi, jangan ada pada tempat yang diistinjakkan itu air. Tempat diistinjak tu maksud katanya apa? Tempat hak keluar najis ni. Jangan ada pada tempat diistinjakkan itu air atau benda yang cair. Maksud kata jangan bagi kena air ataupun benda yang lain. Saat ni dia kata jangan bagi kena najis. Hak ni pula syarat kelima tu, jangan kedatangan benda hok cair ataupun air hok selain daripada najis tu saja. Kalau dia ada terkena air ke ataupun benda hok cair ke selain daripada hok najis duk keluar saat ni, maka kalau siapa begitu tertentu dengan kena guna air saja, air mutlak. Keenam, hendaklah ada istinja itu. Istinja ni maksud kata basuh tu lah, basuh najis tu. Keenam, hendaklah ada istinja itu dengan 3 buah batu, 3 biji batu. Ataupun sebutir batu tak apa. Asal kata sebutir tu ada 3 bucu. Maksudnya dia nak dengan 3 kali. 3 kali kita buang najis. Kalau kata sekali buang najis, tak ada dah najis sekalipun, tak memadai. Maksudnya kita kena buat lagi kali kedua, dia kali ketiga. Hak tu sekurang-kurang. Sebab kita duk guna alat istinja lain pada air ni kan. Kalau kita guna alat istinja air saja tak apa. Ni kena guna 3 buah batu. Iaitu apa? 3 buah batu dengan 3 kali sapu. Maksudnya ambil ketu batu, sapu dulu, hilas najis ni. Ambil hak kedua pula, dia ambil hak ketiga. Maka wajib menyucikan najis itu dengan batu yang lain. Dia kata ni 3 kali sapu jikalau suci. Ni rayah dia. Sehingga kata kena 3 juga jikalau suci dengan sekalipun, yakni kena guna 3 kali sapu juga. Padat dah dengan satu tu hilang dah najis. Hak air dia tu lah, hak kesel-kesel dia tu ada lagi. Hak tu dimaafkan. Jadi maksud kata hak kedua ketiga tu kena buat juga walaupun dah hilang dengan sekali. Kena alihkanlah, kena sapuhkanlah dengan 2 biji batu lagi. Kerana apa? Ilah dianya kerana ditegahkan istinja kurang daripada 3 buah batu. Tak boleh nak istinja dengan kurang daripada 3 kali sapu saat ni. Dan jika tiada suci dengan 3 buah batu, kalau kata kita guna 3 tu ada lagi air najis saat ni.
Bukan saja kesal dia, air najis tak ada lagi, zat najis tak ada lagi. Jika tiada suci dengan 3 buah batu, maka wajib menyucikan najis itu dengan batu yang lain. Maksudnya kena tambah hak lain pula. Kalau kata kali keempat orang panggil suci, maka memadai kali keempat 4 biji batu, tapi sunatnya kita ganjilkan dia, buat jadi 5. Tapi memadai dah lah. Hak tu kata sunat saja, tambah lagi biar jadi ganjil. Maka wajib menyucikan najis itu dengan batu yang lain kalau tak cukup dengan 3 hingga suci. Dan sunat menggasali menggasali sapu. Maksudnya kalau kata kali keempat baru hilang, sunat kita buat jadi kali kelima. Maksudnya kalau kali kena baru hilang najis, kita kena ambil batu selagi buat jadi kali 7. Hak ni sunat je. Hak pentingnya biar hilang dulu. Hak tu hak wajib. Pada istinja. Tapi kalau hak kita dobiknya, ada demo dobik dengan kata dan sunat mengekali. Gitulah. Sunat mengekali sapu. Dan meratakan sapu pada tempat keluar najis itu perata. Tempat keluar najis kita perata habis. Dan meratakan sapu pada tempat keluar najis itu. Maka jika ketiadaan suatu syarat daripada berapa syarat tadi, daripada 6 syarat tadi, tak ada so je daripada yang tersebut itu al-mazkur hak di atas tu, tak kala mana, tak kala ketiadaan suatu syarat kurang so saja, maka wajiblah istinja dengan air. Tak boleh dah lah. Apa ni? Moga dia syarat dia tu nak kena cukup. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bermula sunat istinja itu 7 perkara. Dok kita nak basuh najis ni ada 7 benda hak kita kena buat. Kalau tak buat pun tak apa, tapi rugi. Gitu. Sunat ni bukan kata kalau tak buat tak ada gapo dah. Sunat ni kalau kita tak buat maksudnya rugilah. Apa rugi? Dah kalau buat dapat pahala, tak buat rugilah, tak dapat pahala. Sebab ada setengah orang kata sunat ni benda tak ada gapo tak buat. Kita kata tak ada gapo. Maksud katanya bukan tak ada gapo-gapo. Maksudnya rugi. Tak buat tak apa, tapi rugi. Nak kata tak ada apa-apa tu tak kena. Maksudnya ada satu benda hak kita akan kerugian, iaitu pahala. Kita ni biar cukup hak wajib je lah. Hak sunat ni, sunat tambah lah. Tambah bagi tak susah. Nak bangkit mulai malam tu mungkin kita kadang susah. Nak baca Quran tu mungkin kita kena susah. Hak ni benar mudah ya. Supaya basuh tangan kiri, guna dengan tangan kiri. Susah ke? Tak ada susah, mudah. Hak ni ibu bapa kena latih anak daripada kecil lagi lah. Kalau anak tu jenis kida makan nasi tangan kiri, kita ajar kecil lagi suruh makan dengan tangan kanan. Tapi ada orang-orang tua lah ni, dia tak ada kida, duk makan tangan kanan juga. Tapi bila makan lencok ke berapa cok-cok ni, yang guna orang panggil pisau letak tangan kanan, gepu tangan kiri, nyo makan guna tangan kiri. Tak makan dengan setan. Tak sedar benda tu. Kalau Allah ya rahim baba mik lah dia mau dok kata rahimahullah taala. Makan 2 tangan pun tak bui. Maksud kata makan 2 tangan ni bukan kata dua-dua hak ni memang tak boleh lah. Makan 2 tangan maksud kata ambil sudu, ambil gerpu. Kita makan mie ko nasi goreng ko, ambil tangan kanan tu sudu, tangan kiri tu gerpu, dok guna suap tangan kanan juga. Tu pun dia tak berapa nak bui dah.
Guna tangan kanan lah, so tangan sajalah makan saat ni. Apa ni? Jadi guna ke kedua-dua tangan masa makan ni, hak tu Nabi SAW tak suka. Ni sebab tomok, nampak tomok. Lepas tu kita kata susah tak guna dua tangan. Guna tangan. Dah maksud kata susah tak pakai dua tangan nak ambil sudu, nak ambil gepu ni kena guna dua belah juga. Guna tangan je lah, mudah kata. Kau susah juga. Apa ni? Tu kata guru lah ni. Kita ni kadang-kadangnya terbiak buat juga. Tak boleh nak pergi hotel besar-besar. Kedai kopi ya. Tinggal habis dah sunnah kita ni. Padahal kalau guna tangan hak tu lebih molek dak. Demo kata mudah bagi nak gapo nak mencerna makan ni lah. Hak kaji orang dok buat tu. Tapi kita dok tak ikut juga ni. Dek kita pun tak sungguh mana buat sunnah tu. Tak ada bergeger mana lah, tak ada tegur masyarakat. Hak tegur masyarakatnya tak boleh duk selawat, tak boleh duk berzikir kuat-kuat. Hak tu. Ni supaya tak ada benda kita nak marah orang ni. Patut nasihat ni lah. Sunnah-sunnah hak terabai ni. Bermula sunnah istinja itu 7 perkara. Pertama dengan tangan kiri, guna tangan kiri, jangan guna tangan kanan. Hak ni makruh dah, rasanya tak ada orang ni basuh najis tu guna tangan kanan. Guna tangan kiri. Dan makruh dengan tangan kanan, makruh, haram tu tidak. Nampak dah makruh. Tapi kita saat ni tu kita buat tu dengan tutup agama ko, dengan tabiat kita, ataupun dengan rasa jijik guna tangan kanan. Hok mana? Kalau kita buat guna tangan kiri tu sebab kalau guna tangan kanan rasa jijik, ataupun bapa tak guna tangan kanan sebab tabiat kita duk guna kiri dah. Maksudnya tidak ada niat di atas nak buat guna tangan kiri tu ikut ke sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada waktu tu tak dapat pahala jugalah. Tak. Orang panggil kelebihan bagi buat benda tu ialah molek dah. Cuma pahala ganjaran tu tak dapat sebab kita tak niat pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu besar tu. Sebab itulah orang nak suruh jaga molek bab niat ni. Nak we jaga, nak we orang panggil amalan kita ni berhasil, jernih, pahala banyak. Dia niatlah utama sekali. Kedua, jika ada istinja itu dengan air, maka sunat menghimpunkan segala anak jari kiri kepada tengah. Sunat ipung. Kalau dalam setengah kitab perkenal tu, dia kata sunat ipung hak jari telunjuk dengan jari manis. Ada ipung gitu. Jadi kita tekan dengan jari tengah. Apa hak ni pun lebih kurang. Kalau kata kita istinja tu guna air, maka sunat menghimpunkan segala anak jari kiri saat ni kepada tengah. Lalu ditindihkan kepada duburnya, maksudnya tekan. Guna hak ni. Guna hak tengah ni. Nak buat basuh kemaluan saat ni. Ketiga, mendahulukan membasuh kubul daripada dubur. Hak ni pun ada sunat juga. Masuk kata sebelum katakanlah kita saat ni bila berok ni biasanya kecing. Ni tak ada orang berok tak kecing ni. Tapi kecing tu belum tentu berok. Ni orang kata. Jadi bila kita nak basuh ke bahagian belakang, sunat kita mendahulukan bahagian depan dulu. Basuh bahagian depan kubul kita dulu, barulah kita basuh ke bahagian belakang. Gitu ni. Sebab kalau kita basuh bahagian belakang dulu, hak depan tak basuh lagi, jadi kotor lah, terkena najis lah pula pada tangan kita. Setahu gitu mo Nabi. Agama ajar ni. Apa? Ni kadang-kadang kita ajar anak duk basuh berok dia tu, nak ajar anak cara untuk basuh berok ni pun kadang-kadang hak ahli ibu bapa ni pun tak lepas lagi cara nak basuh setelah daripada qada hajat. Lepas tu kita nak ajar, nak didik anak kita lagu mana kalau kita pun sendiri pun tak tahu hak sempurna pada agama, bagi kita nak orang panggil sesat daripada benda ni lagu mana ke cara kita sendiri pun tak tahu, bagaimana kita nak didik anak-anak kita pula. Jadi maksudnya biar kita ni sendiri tu biar lepas molek, faham molek, barulah kita ajar ke anak kita.
Supaya kita nak mengajar dia tu semaya yang sempurna. Bagaimana kalau kita sendiri pun tak memahami semaya sempurna ni lagu mana? Hak kita dah semaya tu ikut kebiasaan hak dulu kita buat, ataupun kita ikut orang-orang buat saja. Jadi hak tu jadi tak sempurna lah ibadat kita. Jadi comel bila kita mengaji gini, biar kita kembali semula cara hak dituntut dalam agama. Gitu je nak mengaji ni. Kata guru kami, mengaji ni tujuannya gapo? Tujuannya nak lepas jahil. Tu je. Bukan nak suruh kok orang kodok. Mengaji ni nak lepas jahil. Kalau kita mengaji nak kau CJ, nak kau pakak, nak kau kerja, tu lari jauh dah tu. Jadi kalau kita mengaji nak kau CJ, nak kau pakak, nak kau kerja besar, nak ada jawatan, gaji bulan-bulan masuk, hak tu baik orang panggil ngaji dunia terus. Dak tu nasihat guru-guru lah. Kita sendiri pun kadang-kadang nak hilang dunia 1% ni tak mampu. Cuma maksud kata nasihat guru-guru tu comel. Ni orang panggil jangan tukar niat kita pada nak mengaji agama ni. Kalau kata betul kita saat ni tu mengaji nak tutup ke dunia, baik ambil jurusan dunia terus, tak payah nak ambil jurusan agama gapo. Sebab dia jadi rosak yang banyak bila kita mengaji saat ni nak kau CJ, nak kau kemasyhuran, nak kau pangkat, nak kau nama, atau rosak awal lagi dah. Sebab itulah tak kena bila kita ni berbangga dengan ilmu yang ada di kita. Itu alamat ilmu kita tak barakah. Tak barakah. Tak baik orang panggil sifat begitu. Ya, kalau kata kita ni kalau mengaji ni, kalau nak ke CJ, banyak duk berlaku lagu mana? Hapa habis sekerik hok dalam kitab duk mengaji sat ni. Dak mukarrar hok mana nak masuk periksa ni. Hapa habis masuk dewan periksa, nya mutuh situ. Mutuh maksud kata dia tulis apa hok dihafal sat ni. Keluar dewan periksa tak ada habis. Banyak hok berlaku gitu dan diakui oleh pelajar-pelajar kita. Tak. Saya tak erti lah nak mengajar kapur. Tak erti lagu mana dah ada ijazah, dah ada CJ ni, CJ tu dah. Dok hafal ya. Masuk dewan periksa mutuh agak tak ada tinggal dah lah. Tak kena dah tu. Tu maksud kata di mula-mula mengaji kita tu ada dah benda hok merosakkan. Baik. Ketiga, mendahulukan membasuh kubul daripada dubur. Nak kata halusi dalam agama kita ni. Keempat, mendahulukan istinja daripada mengambil air sembahyang. Hak tu sunat. Bukan wajib kata nak kena istinja dulu baru ambil air sembahyang. Boleh saja nak ambil air sembahyang sebelum istinja. Kalau tanya boleh ke nak ambil air sembahyang sebelum kita basuhkan najis, sebelum kita istinja? Jawab kata boleh. Tak ada benda membatalkan bagi air sembahyang wuduk kita tu. Tapi nak basuh pula najis saat ni kemaluan kita, maka menyebabkan jadi batal pula wuduk kita. Jadi hak sunatnya istinja dulu barulah kita berwuduk. Kelima, menggosokkan tangan pada tanah atau barang sebagainya. Setelah itu maka dibasuhkan dia tangan kita ni. Ni tak boleh nak buat mana ni di tempat kita zaman sekarang ni. Sebab tandah kita ni tak ada dah tanah-tanahnya. Lepas tu kalau zaman setengah-setengah orang-orang kapur ni, dia orang panggil tanah tu, siming dia tu kadang-kadang kasar tu, bolehlah gosok-gosok situ. Adapun kita sekarang ni dengan mozaiknya pada lantai tempat kita buat najis tu di tandah tu, kita ada tempat kita nak gonyoh-gonyoh. Ya, semoleknya ada tempatnya kita nak gonyoh-gonyoh bagi hilangkan lagi kesan-kesan najis ada di kita. Jadi kerana tu orang lain ni dia ganti dengan sabun saja. Kalau kata mulah guru kita ni kurang molek lah sebenarnya. Maksud kata hak naknya beri hilang. Najis-najis ada lagi tangan tu kita nak beri hilang. Kalau kata kita ambil sabun ni, ya seolah-olah dia tu menutupi kesan-kesan najis ada saja. Tu pandangan daripada mulah guru dulu, gitulah dia ya. Tak apalah. Dak ganti dengan sabun pun mudah-mudahan dapat dah orang panggil kelebihan hak ni. Jadi kelima hak sunat aginya, kita gosok ke tangan pada tanah tempat-tempat kasar. Kasar. Atau barang sebagainya, tanah ko siming hok kasar-kasar tu. Setelah itu maka dibasuh ke dia, baru basuh tangan kita.
Keenam, mempercikkan air kepada serual atau kain. Kain kita duk pakai, seluar kita masuk tempat najis saat ni tu, tempat kecing berok saat ni, sunatnya kita renjih-renjih pada seluar kita. Ini tujuannya apa? Tujuan nak hilangkan was-was. Jadi kalau ada nampak kesel-kesel air pada seluar kita, tak ada lah jadi kita ni was-was, sebab air itu kita seka kata air itu ialah air daripada kesel percikan kita, bukan air kesel daripada saki baki air kecing. Itu tujuan dia nya. Nak hindarkan rasa was-was. Sebab itulah kalau orang was-was ni kena mengaji lah, kena mengaji banyak lebih pada orang lain. Di antara cara nak hilang was-wasnya saat ni lah, ambil air kita renjih sikit. Nak renjih sikit, biar nitik pada seluar kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala syahdan, tambahan kata, kafalah pada istinja itu dengan zon akal sucinya. Kafalah maksudnya memadai. Kafalah maksudnya memadai. Istinja ni maksudnya keluar basuh ke najis ni tu. Kafalah pada istinja itu dengan zon akal sucinya. Kita suka kata suci pada tak perlu siapa tahap yakin. Tak, zon tu memadai dah. Supaya lagi akan datang masalah nak semaya ni, zon memadai dah. Hadap kiblat, masuk waktu. Dan jika diperoleh yakin, maka itu sepatutnya kalau boleh pergi duk siapa tahap yakin ni, istinja kita ni suci dah daripada najis ni, hak tu lebih molek kalau boleh duk siapa tahap yakin. Sebab hak ni tahap lebih tinggi daripada zon. Zon ni baru duduk 70%. Ada pun yakin ni 100%. Maka iaitu sepatutnya. Dan jika berbau najis itu pada tangan, ia juga najis, bukan lainnya. Kalau katalah kita sesat dah basuh. Lagu mana sesat basuh? Kita ayat dah kemarin. Iaitu dengan rasa kasar bagi orang lelaki, rasa licin bagi orang perempuan. Itu suci dah daripada istinja. Katakanlah kita hidup bau juga tangan kita ni, bau najis. Maka najis saat ni tu lagu mana? Najis tu hanya pada tangan sajalah. Maksud katanya tubuh kita, kemaluan kita ni suci dah bila ada alamat tadi. Lepas tu tangan ada najis lagi, bau lagi tu, hak najis di tangan sajalah. Jadi kita basuh, gosok-gosok hak tangan sajalah. Ada pun hak di kemaluan tu tak perlu dah. Apa? Jadi bukan kata alamat kata suci dah istinja kita ni bila kita bau tangan kita ni tak bau najis dah, maka tanda suci dah. Bukan duk. Jadi dalam agama tak tuntut kita nak hidup bau. Tu lagi kata dan tiada sunat mencium tangan. Tak sunat kita lepas duk basuh berak semua kita duk cium tangan kita, tak disunat. Bahkan makruh nak pula. Dan tiada berhad bagi air yang akan diistinjakan hingga suci. Jadi kalau orang tanya banyak mana nak guna air ni untuk buat bersuci, tak ada hak gunalah. Sebanyak mana pun. Tidak kata kena tentu kena guna sobaldi dulu baru sah kata bersuci, tak. Tidak supaya air tidak seperti mana batu dan alat istinja hak lain. Kalau batu dan alat istinja hak lain tertentu dengan 3 kali. 3 buah batu dia ayat. 3 biji hingga suci. Kafalah. Kafalah maksud kata memadailah. Maksudnya kita basuh hingga suci memadailah. Tak tertentu dengan berapa hak air nak kena guna. Qala al-musannif ke-7, membaca doa kemudian daripada istinja itu, yakni di luar tandah lah. Lepas pada kita keluar ni, alhamdulillahilladzi azhaba anni al-adza wa afani tu, hak kemarin kita baca tu, kita baca ke jugalah Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Nampak? Minta dengan Allah supaya disucikan hati kita daripada sifat munafik. Sifat munafik pada akidah ni maksud kata percaya zahir ingkar batin. Itu munafik pada akidah tu. Wa hassin farji minal fawahish, dan peliharakanlah kemaluan daku
daripada benda hak jahat. Mana zina ko, ataupun buat benda hak tak molek ko, tu semua kita minta dengan Allah. Ada saja setengah demo ni ialah demo malu nak nanya. Malu nak tanya, tapi tanya jugalah atas dasar nak wi baik, nak wi elok ke perangai, nak wi selamat daripada sifat-sifat, daripada benda-benda hak berdosa. Supaya orang lelaki ko ataupun orang puai ko dia buat benda tak molek dalam tandas. Hak tu hak makruf ni. Jadi bila dia dak buat benda tak molek gini enggak, tanya juga walaupun dalam keadaan malu. Lagu mana cara nak hilang ke benda ni? Tak. Jadi nak hilang ke benda ni, yang pertama sekali, hak paling besar sekali, minta dengan Allah Ta'ala lah. Minta dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berikan kekuatan bagi kita. Orang panggil nak beramal dengan amalan hak molek. Seperti mana hak Nabi pernah ajar kepada Muaz tu, Sayyidina Muaz radhiyallahu an, jangan lupa pada tiap-tiap kali lepas pada semaya minta doa dengan Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nak elok bagi ibadat kita, perilaku kita. Ataupun kita amal dengan doa ni lepas pada kita sesar kecing berok saat ni, sesar daripada istinja apa semua, kita keluar, kita doa Allahumma tahi qarbi minan nifaq wa hassin farji minan fawahish. Minta Allah Ta'ala pelihara ke orang panggil kemaluan kita ni daripada buat benda jahat. Hak tu yang pertama sekali lah, bagi kita nak hilang ke perangai buruk di kita ni, minta dengan Allah Azza wa Jalla. Hak tu tak ada dah lah. Hak tu hak pertama sekali. Sebab tidak ada kekuatan selain daripada kekuatan Allah Ta'ala, kehendak perbuatan Allah. Yang keduanya kena elokkanlah kita ni daripada melihat benda-benda hak tak molek. Tak. Sebab benda hak tak molek daripada mata ni lah, nak bergerak pada benda-benda anggota yang lain, nak buat benda hak tak molek. Ni. Jadi bila kata anggota mata kita ni kita tak terjaga sangat, bukan kata benda makruh, hak haram pun kita buat juga mata-mata kita ni. Kalau hak benda makruh saja boleh berkira lagi. Tak, maksudnya tak molek dah. Kalau siapa benda hak haram saat ni, hak tak molek, lebih-lebih lagi lah dia saat ni tu memberi berangsur pada benda anggota lain nak buat benda hak tak molek. Jadi pada waktu tu kita kena sekat hak ni lah. Lepas tu lagu mana nak sekat benda ni kena di antaranya jangan kita ni duduk bersendirian semua. Dia dalam ilmu tasawuf ni molek kita duduk bersendirian, uzlah dia panggil. Tapi keadaan masyarakat kita zaman sekarang nak uzlah lagu mana dengan telefonnya, gapo benda nak tengok boleh tengok. Tak. Jadi pada waktu tu di antara cara kalau kita ni ada hak tak molek di kita benda tu, maka kita ni jangan suka duduk berseorangan sangat, sebab pada waktu tu benda tu tak dapat menahan kita daripada melihat benda hak tak molek. Kalau kita duduk dengan orang ramai ni lain sikit. Kita nak tengok benda tak molek pun rasa malu dan sebagainya. Kalau depan orang ramai pun kita tak malu tengok benda tak molek, hak tu tak ada arah dalam diri kitanya. Tiga. Ni. Itulah di antara benda-benda hak kita dapat buat. Apa tu? Hak kalau mampu laginya ni berkahwin. Hak ni kalau hak mampunya, kepaknya berkahwin. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkum ba'ah falyatazawwaj. Atau kama qala sallallahu. Hei orang muda, kalau mampu menikahlah. Sebab ya orang panggil nafsu orang muda ni tak sama dengan orang tua. Orang tua ni nafsu ada lagi, tapi nafsu kok lain dah lah, pakat, nama, duit. Orang muda ni nafsu dengan orang betina tu hak kuat. Ni orang betina dengan orang jantan kuat. Kalau mampu menikah. Kenapa? Kerana dengan menikah ni disebutkan dapat menjaga ke mata kita, menunduk mata kita daripada melihat benda tak molek, araddu lil basar wa ahsanu lil farji, dan elok bagi kemaluan daripada nak buat benda hak tak molek. Boleh ni 3-4 perkara ni. Doa tu hak utama sekali. Lepas tu apa dah saat ni hak kita sebut ni, berdoa. Lepas tu kita saat ni tu
usaha ke dengan tinggal ke lihat benda hak tak molek, tambah-tambah benda hak arek. Yang tiganya apa saat ni, kita duduk dengan orang ramai. Orang ramai sini orang molek, orang berjuruh, orang soleh lah. Hak tu terlebih nak menarik ke diri kita pada benda baik. Ni hak akhir sekali, kalau mampu dengan berkahwinlah. Lepas tu kalau mampu lagi tak, jangan ada telefon terus molek. Zaman learning ni bukan masalah tengok ke benda molek tak molek tu ni masalah nak komen, nak menyebar ke fitnah kok telefon belaka lah ni. Maksud telefon ni internet lah, kok Facebook dan sebagainya. Orang yang selamat zaman learning dengan orang hok mampu dengan tak guna telefon, tak guna internet zaman learning, itulah di antara orang hok selamat. Ni saya sendiri duk main telefon juga lagi. Saya sendirinya WhatsAppnya macam-macam lah. Zaman kita learning enggak, jaranglah ada orang hok tak guna telefon internet ni. Tapi biar ada cerita kita ni tak sih dah nak guna, kerana dia banyak benda hok tak molek tu, hok kita tak dapat nak kawal. Hok benda molek pun banyak. Benda molek ni dapat oleh orang hok molek, hok tak molek dapat oleh orang tak molek. Agak kita saat ni molek ke tak molek, maka kita pukul-pukul sendirilah. Ila angkol faslum, pada menyatakan segala najis. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na ma 'allamtana, rabbana zidna ilma, Allah faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlasin waj'alna min awliyaika salihin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma fil ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jibur ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu